Zuraida masih lagi menteri? Anwar mahu tubuh kerajaan dengan UMNO? PAS tegas tidak mahu bubarkan 3 negeri sebelum habis penggal. Hakim terlibat 1MDB, Najib mahu kesnya dibatalkan? Kuala Selangor jadi daerah angkat, Tengku Zafrul semakin terdesak. Yeah, because if like what the PM says that I'm still a minister, so that's why today I officiate this event. Ahli Parlimen Ampang Zuraida Kamarudin menyerahkan sepenuhnya kepada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob untuk menentukan kedudukannya sebagai Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi. Walaupun terdapat desakan daripada Bersatu, beliau berkata semua bergantung kepada budi bicara Perdana Menteri untuk membuat keputusan. Bergantung budi bicara Perdana Menteri, ini adalah prerogatif Ismail untuk membuat keputusan. Jadi kita tunggu keputusan dia, katanya dalam satu sidang media selepas menghadiri Majlis Pelancaran Global Funding for Rubber Innovation GFRI di Hotel Le Méridien. Beliau berkata demikian ketika ditanya mengenai Bersatu yang mahu jawatan menteri itu dikembalikan kepada parti itu dan sama ada beliau akan letak jawatan sebagai menteri sekiranya Ismail mahu beliau kekal. Minggu lalu Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin mahu jawatan Zuraida dalam kabinet itu diberikan kepada pemimpin lain daripada parti itu selepas Zuraida mengumumkan keluar parti dan menyertai Parti Bangsa Malaysia PBM. Zuraida keluar Bersatu pada 26 Mei lalu dan PPBM mengisytiharkan keahliannya gugur serta-merta dan menuntut jawatan menteri yang dipegangnya diberikan kepada calon lain daripada parti itu. Pada 1 Jun lalu, Ismail berkata Zuraida hanya keluar Bersatu bukan berundur sebagai menteri susulan tuntutan parti itu mahu jawatannya diisi calon baru daripada Bersatu. Ismail berkata kedudukan Zuraida dalam jemaah menteri perlu dibincangkan antara mereka berdua terlebih dahulu. Dalam pada itu Zuraida berkata buat masa ini beliau menunggu untuk berjumpa dengan Ismail bagi membincangkan kedudukannya itu. Ketika ini saya sedang standby untuk bertemu dengan Perdana Menteri sebab masa tak dapat lagi. Dia Ismail beritahu saya minggu ini, jadi boleh jadi minggu ini, katanya. Kata Zuraida lagi, beliau akan menghadiri mesyuarat kabinet esok. Susulan kenyataan Ismail mengatakan beliau masih menteri. Seperti Perdana Menteri kata, saya masih menteri, katanya. Dalam perkembangan lain, beliau juga tidak menolak akan mempertahankan kerusinya di Parlimen Ampang berikutan telah bertukar parti kepada PBM. Saya sudah ke parti lain, jadi lebih mudah untuk membuat keputusan, katanya. Pemimpin politik menolak dakwaan seorang penganalisis politik mengenai kumpulan dalam UMNO yang perlu kerajaan mengadakan perbincangan dengan Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim untuk membentuk kerajaan baru. Naib Presiden PKR Tian Chua berkata dakwaan penganalisis itu agak tidak masuk akal manakala kedua-dua Naib Presiden UMNO Khalid Nordin dan Ahli Majlis Kerja Tertinggi parti tersebut Alwi Cik Ahmad berkata dakwaan itu karut. Sumber dalaman parti PKR yang enggan dikenali berkata dia tidak maklum mengenai perbincangan sedemikian dengan pemimpin UMNO. Portal FMT sedang menunggu jawapan 5 daripada 10 Menteri UMNO dalam kabinet berhubung isu itu. Dakwaan mengenai rundingan itu dibuat oleh penganalisis politik James Chin menerusi Twitter. Dia yang menyokong langkah itu berkata isu penyatu utama adalah DAP tetapi yakin bahawa persetujuan boleh dicapai jika ada kemahuan untuk menahan seseorang dalam penjara. Tian Chua memberitahu FMT, saya tidak tahu dari mana dia, iaitu penganalisis itu, mendapat maklumatnya. Kalaupun ada perbincangan, kita perlu menafikan dakwaan ini. Kemungkinan selalu ada dalam politik, tetapi mesti ada perkara asas mengenainya. Beliau mempersoalkan apakah kemungkinan motif pemimpin UMNO yang sehaluan dengan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengadakan perbincangan dengan Anwar yang merupakan pengerusi Pakatan Harapan dan Presiden PKR. Tian Chua berkata Ismail perlu berdepan tidak balas daripada kabinet dan UMNO jika dia begitu tidak waras untuk mengadakan perbincangan dengan Anwar mengenai kerajaan baru. Mengapa Ismail perlu membentuk kerajaan bersama kami? Bagaimana Pakatan Harapan boleh memberi manfaat kepadanya? Mengapa kita akan berbuat demikian? Adakah perbincangan itu mengenai sokongan kami kepadanya sebagai Perdana Menteri atau beliau mahu memberikan jawatan itu kepada Anwar? Selain itu, mengapa kita perlu sokong Ismail? Dia tidak boleh mengawal harga ayam. Inflasi juga tinggi. Jadi kita ada isu yang bagus untuk dibangkitkan terhadap kerajaan. Mengapa kita akan menyertai mereka sekarang? Saya rasa tidak ada sebab untuk itu. Tambah Tian Chua, perbincangan mengenai pembentukan kerajaan baru hanya akan menjana lebih banyak ketidakstabilan politik. Beliau meramalkan pilihan raya umum akan diadakan dalam tempoh 6 hingga 12 bulan akan datang.
PAS masih bertegas untuk tidak membubarkan 3 Dewan Undangan Negeri di bawah pentadbiran parti itu sehingga tamat penggal pilihan raya umum ke-14. Naib Presiden PAS Senator Datuk Idris Ahmad berkata, perkara itu diputuskan oleh kepimpinan parti. Keputusan parti kita, 3 negeri yang diketuai oleh Menteri Besar PAS takkan dibubarkan sehingga tamat penggal. Setakat keputusan hari ini akan datang, kita tidak tahu. Kuasa untuk bubar DUN ini adalah kuasa Menteri Besar dan di peringkat persekutuan adalah di tangan Perdana Menteri. Kita sudah putuskan lama, katanya kepada media dalam majlis pecah tanah Kompleks Pendidikan Yayasan Pendidikan Islam Selangor di Sungai Panjang. Idris berkata demikian mengulas mengenai kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang bahawa kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob seharusnya diberi peluang untuk mentadbir negara sehingga habis penggal. Hadi juga berkata, tempoh selepas habis penggal tersebut merupakan waktu sesuai untuk diadakan pilihan raya umum ke-15. Mengulas lanjut, Idris yang juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama berkata, adalah lebih baik kerajaan dibenarkan untuk terus fokus dalam menyelesaikan masalah-masalah yang menghimpit rakyat kini. PAS kita nak tumpu kepada habiskan penggal dan kita tumpu kepada sosioekonomi rakyat yang makin tertekan. Ini yang kita nak sebab politik sudah agak stabil, ekonomi pun sudah agak baik, katanya lagi. Mac lalu Abdul Hadi menegaskan PAS tidak akan membubarkan DUN Kelantan, Terengganu dan Kedah sehingga tamat tempohnya. Menurut ahli parlimen marang itu, ia bagi memberikan tumpuan kepada kestabilan dan kesejahteraan hidup rakyat. So everybody pretended, prosecution pretended, Justice Nazlan assumed he must have some relationship with the 4 billion. Remember I said that this is not a pathology of corruption because the 4 billion was disbursed almost 3 years earlier to the money of 42 million going into Datuk Seri Najib account. It just doesn't make sense. Datuk Seri Najib Razak mengarahkan pasukan peguamnya untuk membuat permohonan membatalkan sabitan kes penyelewengan dana berjumlah RM42 juta milik SRC International Sdn Bhd. Ini kerana hakim yang terbabit dalam menjatuhkan hukuman terhadapnya pada Julai 2020, Datuk Muhammad Nazlan pernah menjawat jawatan Setiausaha Syarikat dan Ketua Penasihat Undang-Undang Kumpulan Maybank pada 2012. Hakim itu gagal mendedahkan peranan beliau dalam pinjaman yang dilakukan One Malaysia Development Berhad 1MDB daripada Maybank bagi pengambil alihan Tanjung Energy Holding Sdn Bhd atau Tanjung. Menurut Najib, beliau telah mengarahkan peguamnya yang diketuai Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah mengemukakan permohonan tersebut dalam masa terdekat. Bukti-bukti baru berkaitan permohonan ini juga akan dikemukakan. Huraian lanjut akan diperincikan oleh pasukan peguam saya, katanya di lobi Mahkamah Jalan Duta. Lebih RM4 bilion pinjaman Maybank diberikan kepada 1MDB untuk pengambil alihan Tanjung yang melalui pelbagai proses, jawatan kuasa risiko dan keseluruhan lembaga pengarah Maybank. Salah seorang ahli jawatan kuasa yang mendapat arahan adalah Muhammad Nazlan selaku Ketua Undang-Undang, Penasihat Undang-Undang Kumpulan Maybank dan Ketua Bahagian Korporat dan Undang-Undang Kumpulan Maybank. Pada 28 Julai 2020, Muhammad Nazlan mensabitkan dan mengenakan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta selepas mahkamah mendapati Najib bersalah terhadap 7 tuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kedudukan dan pengubahan wang haram dana RM42 juta milik SRC International. Pada 8 Disember tahun lalu, panel 3 hakim Mahkamah Rayuan yang dipengerusikan Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil bersama-sama Hakim Datuk Hazanah Mehat dan Hakim Datuk Wazir Alam Maidin Mira menolak rayuan ahli parlimen pekan itu dan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi. Langkah Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz mengumumkan Kuala Selangor sebagai daerah angkat kementeriannya dianggap sebagai langkah terdesak atau desperado. Penyandang kerusi parlimen itu, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata, pendekatan Tengku Zafrul itu sama seperti budaya cash is king yang dimomokkan oleh pemimpin UMNO sebelum ini. Setelah menyaksikan gelagat Menteri Keuangan menabur hikmatnya di Kuala Selangor termasuk pengumuman meluluskan ECRL di Puncak Alam serta mengangkat daerah Kuala Selangor sebagai daerah angkat Kementerian Keuangan yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana menteri dalam sejarah lebih 60 tahun Kerajaan Perikatan dan Barisan Nasional. Ternyata beliau sangat desperado. Tanggapan bahawa beliau amat cenderung dengan budaya cash is king juga adalah amat mengkhawatirkan dan terdedah kepada moral hazard dalam suasana negara bercita-cita membantras segala amalan salah guna kuasa dan rasuah.
Katanya, dalam satu kenyataan, Zulkifli merujuk kepada kenyataan Senator Dewan Negara itu yang mengumumkan bahawa Kuala Selangor dijadikan sebagai daerah angkat Kementerian Keuangan bagi merealisasikan kemajuan daerah itu. Dalam pada itu, bekas Menteri Kesihatan Pakatan Harapan itu juga berharap agar pengundi di Parlimen Kuala Selangor tidak termakan dengan gula-gula politik yang dipamerkan oleh Tengku Zafrul. Saya optimis rakyat atau pengundi Kuala Selangor tidak akan mudah-mudah digula-gulakan dengan tindakan sogokan politik dan membeli sokongan politik seperti ini. Untuk pengetahuan umum, rakyat Lembah Pantai belum lupa janji Menteri Keuangan ini untuk menubuhkan UTC di Lembah Pantai pada tahun 2017. Ketika beliau sedang mengintai kerusi Parlimen Lembah Pantai, adalah lebih baik beliau menunaikan janji yang terdahulu sebelum terburu-buru menabur janji-janji manis yang baru, katanya lagi. Zulkifli sebelum ini mengumumkan tidak bertanding pada pilihan raya umum ke-15 dan memberikan laluan kepada anak muda untuk diketengahkan. Namun pada 1 Jun lalu, Zulkifli berkata beliau sedia mempertaruhkan dirinya sekali lagi sekiranya amanah memerlukan beliau berdepan calon penting pada PRU 15 meskipun beliau menetapkan hasrat untuk berundur.